Selalu kan ustaz dan ustazah kita cakap, bila nak membaca Al-Quran, bila nak mengaji Al-Quran ataupun kita nak belajar Al-Quran, biasa kan kita kuasai asas dahulu. Dan yang paling utama, makhraj huruf. Tempat kita nak sebut huruf, tempat keluarnya huruf, macam mana kita nak sebut huruf tu dengan betul kan. Dan kadang-kadang kita mesti tertanya-tanya, kenapa makhraj huruf? Kenapa tak tajwid terus? Alah, senang cerita tuan-tuan dan perempuan, apa-apa pun yang kita nak belajar, kita mesti kuasai asas dulu, baru kita boleh pergi ke tahap seterusnya. Jadi, saya nak ajak tuan-tuan dan perempuan semua join waiting list Seminar Makhraj Huruf Online 2.0 pada link yang kami sediakan. Ingat tuan-tuan dan perempuan, kuasai asas, baru tahu yang asal. Seminar Makhraj Huruf Online 2.0 dibawa khas oleh Easy Ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua? Adakah semua dalam keadaan yang sehat untuk pagi ini? Baik, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi ini kita dapat lagi bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu. Tuan-tuan puan-puan, bersama saya Ustaz Hadi dari Easy Ngaji, dan insya-Allah untuk hari ini kita akan meneruskan pengajian kita seperti biasa, dan diharapkan tuan-tuan puan-puan berada dalam keadaan yang penuh istiqamah untuk kita melangsungkan kejayaan kita. Kita nak menempa kejayaan ini supaya menjadi insan yang betul-betul cemerlang dalam melafazkan setiap kalam-kalam Allah yang ada dalam Al-Quran yang kita baca ni lah. Okay, baik. So, kita doakan sama-sama agar semua istiqamah. Dan sama-sama juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi nikmat pernafasan sehingga pagi ini. Alhamdulillah, itu adalah satu nikmat yang besar. Kemudian nikmat iman dan Islam yang kita gapai sehingga hari ini, sehingga pagi ini, ya. Dan jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan untuk kita sama-sama betulkan niat kita, positifkan minda kita. Okey, sentiasa bersangka baik. Okey, sentiasa bersangka baik. Jangan kita mudah untuk berprasangka buruk terhadap perkara-perkara yang kita sendiri tak pasti, yang kita tak pernah tabayun, tak pernah kita mengkaji selidik tentangnya. So, mudah-mudahan dengan berkat Al-Quran yang kita duk baca setiap hari, yang tuan-puan baca kan, menjadi orang kata apa, satu benteng buat kita daripada kita melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya lah. Ya. Dan itulah sebabnya macam kita solat, kita baca Quran, kita lakukan amal ibadah yang lain adalah untuk nak orang kata apa, nak jaga diri kita ini daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Itulah tujuan utama dia. Betul tak? Baik. So, sahabat-sahabat yang baru masuk dan sahabat-sahabat yang memberi salam, okey, waalaikumsalam. Dan jangan lupa untuk bantu saya sharekan dahulu live pada pagi ini. Okey? Jangan lupa share. Tekan butang belah kiri tu tuan-puan. Dan yang sudah share, alhamdulillah, terima kasih diucapkan. Okey, kerana sentiasa support kami Easy Ngaji. Dan yang belum share ataupun mungkin ada yang baru pertama kali bersama Easy Ngaji, mungkin boleh say something. Katakan sesuatu di ruangan komen kita. Ada yang baru pertama kali ke? Tengah belik-belik Facebook ya. Nak cari resepi kari pap, tiba-tiba ternampak pula Easy Ngaji sedang bersiaran langsung. Lepas tu tekan pula kan. Ada tak yang macam tu sekarang ni? Sekarang ni. Okay, baik. So, terima kasih juga sahabat-sahabat yang setia menanti, setia menunggu daripada jam 8 pagi mungkin, ya. Dah get ready, dah selesaikan hal urusan rumah semuanya kan. Sebab yelah, nanti jam 8.30 memang dah standby dah, tak nak dah fikir hari kerja kan. Mungkin ada yang macam tu. So, saya salute lah. Itu adalah usaha yang sangat baik. Belum tentu orang lain pun boleh buat gitu, ya tak? Tuan-puan, baik. Saya dah berkali-kali suara tak dengar. Suara saya tak dengar ke? Mestilah dengar kan? Kau tengok macam mana boleh respon ni.
Yang tak dengar tu mungkin cuba keluar balik, masuk balik. Seseorang tolong tuliskan macam mana dia nak dengar kan apa yang saya cakap ni, sebab dia memang tak dengar dia tadi. Okay, tolong komen kan. So minta dia keluar balik and then masuk balik. Okay, Alhamdulillah. So kepada sahabat-sahabat, kita sekarang ni sedang membuka waiting list untuk seminar Makhraj Huruf. So siapa yang belum lagi join, jom tekan link di atas. Kita ada sediakan link di atas. Dan saya harap tuan-tuan perempuan bersama saya untuk dalam seminar tersebut. Dan insyaAllah mudah-mudahan dengan asbab tuan-puan join ataupun mendapatkan sesuatu ilmu tambahan daripada seminar itu nanti, membuatkan kefahaman tuan-puan dalam mengikuti sharing tajwid ini lebih, orang kata apa, optimum. Lebih optimum. Lebih meningkat lah. Kefahaman tu lagi macam superb sikit tuan-puan. Tapi saya bukanlah menjamin kata kalau ikut seminar tu mesti jadi pandai 2 hari. Tidak lah kan. Kena faham betul-betul lah. Bukanlah kata ikut seminar je, ngaji je, esok 2 hari 2 tu terus ngaji lancar. Bukan itulah tuan-puan. Kita buat program sebegitu bukan untuk nak tarik perhatian, nak cakap kalau join ni mesti pandai. Tidak. Itu adalah atas usaha tuan-puan sendiri dan kena banyakkan latihan. Itu je. Saya ulang benda tu je tuan-puan. Tuan-puan pun dah lali dah dengar daripada mulut saya kan. Nak lancar baca Quran, dia tak lain tak bukan latihan. Itu je. Latihan dan kefahaman. Kena ada kefahaman dulu baru boleh latih. Kan? Kena ada ilmu baru boleh amal. Kalau kefahaman tak ada, macam mana kita nak latih? Macam mana kita nak amal? Kalau kita tak ada ilmu pun, kita amal begitu je, ataupun kita tak ada kefahaman, kita latih je macam tu, maka apa yang kita bimbang ialah latihan yang kita lakukan itu adalah latihan yang tidak bertepatan dengan apa yang sepatutnya dilakukan. Jadi di situ bermulalah, orang kata apa, sebatinya kan, sebatinya kesalahan-kesalahan yang kita dah biasa buat tanpa disemak, tanpa didengari oleh guru-guru Quran dan sebagainya. Jadi di situ membuatkan yang orang kata lidah keras. Sebenarnya bukanlah keras, tapi sebab dia dah sebati bunyi tu macam tu. Kan? Jadi insyaAllah kita buka waiting list. So tuan-puan boleh join lah. Kita ada letak link di atas. So untuk yurannya pula, insyaAllah murah aja, bawah RM50 tuan-puan, tak sampai pun. Sebab kita ada 2 package. Jadi untuk inginkan keterangan lanjut, tuan-puan boleh tekan link di atas untuk dapatkan info InsyaAllah. Baik, untuk pagi ni kita akan sambung lagi ayat 191. Okay. Semalam kita sambung ayat 190, satu ayat sahaja. Hari ni pun sama, satu ayat sahaja. Ayat 191 muka surat 30. Okay, muka surat 30. So tuan-tuan perempuan yang ada Quran, yang buka Quran, boleh lihat pada muka surat 30. Semalam last lah muka surat 29. Hari ni kita masuk muka surat 30 insyaAllah. Ada lagi berapa muka surat tuan-puan? Ada berapa muka surat lagi? Sekarang ni baru 30 muka surat. Cuba tuliskan di ruangan komen. Ada berapa lagi? Tahu kan muka surat dalam Quran ada berapa? Ada 406. Tolak 30. Itulah baki muka surat lagi. Kita akan menanti. InsyaAllah. Itulah perjalanan kita. Lama lagi tuan-puan. Jadi sebab tu saya selalu sebut istiqamah. Moga-moga kita dapat sama-sama tamatkan sharing tajwid ni sampailah ke juzuk yang terakhir, iaitu juzuk 30. Okay. Alright. Alhamdulillah. Okay, jadi tuan-tuan perempuan, insyaAllah sama-sama kita mulakan dahulu pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Okey, Alhamdulillah selesai untuk bacaan pembuka. Jadi jom kita teruskan tuan-tuan dan puan untuk bacaan semasa kita. Ya. Ayat 191 muka surat 30. Okey, ayat 191 muka surat 30. Baik, insya-Allah. So seperti biasa tuan-puan boleh lintangkan phone tu kalau rasa tak nampak, lintangkan phone dan jangan risau, komen tu boleh nampak. Tuan-puan slide kan ke kiri, nanti komen tu keluar balik. Okey, lintangkan phone tu tuan-tuan dan puan. Puan Nani Yusof, muka surat dalam Quran 604. Saya salah sebut tadi. Saya tak perasan saya sebut apa. Saya sebut apa yang tadi? Dalam Quran ada 604 muka surat. So tolaklah dengan 30 ni. Tadi saya sebut salah minta maaf tuan-puan. Dalam Quran ada 604 muka surat. Lepas tu tolaklah 30 yang saya tanya tadi kan, awal tadi tu. Okay, so jom kita teruskan. Kita akan baca dulu sama-sama. Okay, kita akan baca dulu sama-sama. Waqtuluhum. Boleh tuan-tuan siapa yang tak nampak tu, better keluarkan Quran masing-masing. Kemudian kalau tak ada Quran tak apalah, lintangkan phone ni lah. Lintangkan phone ni supaya nampak lebih jelas. Alright. Puan Nani Yusof. Oh, saya sebut 406 tadi. Aduh, pagi-pagi ya. Masih dalam lena kot. Tengah mimpi lagi. Berangan nak ngaji sampai 406. 604. Terbalik sebut nombornya Terima kasih Puan Nani ya. Puan Nani Yusof. Saya pun tak sedar saya sebut apa. Itulah manusia ya. Pada duk ulang-ulang je apa nombor tu 604 sampai tang sini 406. Terima kasih kena betulkan. So muka surat dalam Quran ada 604 tuan-tuan. Jadi sekarang ni kita baru berada pada muka surat 30. Itu yang saya tanya tadi. Jadi jelas bahawa kita punya bacaan ni jauh lagi perjalanan kita. Saya harap tuan-puan boleh istiqamah sehingga selesai. Boleh tak boleh? Saya nak minta satu perkara boleh? Tuan-puan tuliskan tuliskan di ruangan komen sebelum kita mula ni. Istiqamah sehingga penghujung. Tulis tu je. Lagi cantik semua tulisan besar. Sekarang boleh? Yang sedang mendengar ni, support saya, tuliskan di ruangan komen. Istiqamah hingga penghujung. Boleh? Tulisan besar semua. Lagi mantap. Biar kita nampak tu. Beratur tulisan tu. Okay, yang baru masuk, yang belum share, jangan lupa tolong share dulu. InsyaAllah kita nak mula dah ni. Baru je lagi. Okay, sahabat kita Rozi Razak. Mantap. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah.
Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi memberikan respon. Alhamdulillah. Jadi ini sebenarnya adalah satu doa juga. Okey, satu doa dan insya-Allah kita titipkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa yang kita harapkan, moga Allah beri keizinan peluang kepada kita untuk sama-sama kita istiqamah. Saya pun yang di sini pun kena istiqamah juga. Kalau saya lenturlah semangat saya, kan rasa malas-malas dan sebagainya, maka itu antara permulaannya. Permulaan orang kata berlakunya kemunduran tu. So kita tak mahu yang tu. Jadi saya perlukan semangat tuan-puan, sama-sama. Kita nak wujudkan chemistry di antara kita tuan-puan. Walaupun kita tak nampak jauh di mata, dekat di hati, insyaAllah. So amin ya Rab. Moga-moga Allah kabulkan permintaan kita ni. Moga Allah panjangkan umur kita untuk berada dalam suasana begini sehinggalah Allah mengambil kita nanti, insyaAllah. Okay. Biar tetap hati kita tetap ni, insyaAllah. Okay, doa-doakan. Baik, so jom kita mulakan. Tarik nafas sahabat-sahabat semua, tuan-tuan perempuan. Kita baca sama-sama dulu ya. وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. Baik. Ready? Sedia semua? 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ. Kita ambil semula وَأَخْرِجُوهُمْ. 1, 2, mula. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Baik, Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan dan puan, selesai untuk bacaan kita yang pertama. Jadi yang baru masuk, selamat datang diucapkan ya. Yang belum share, bantu saya sharekan dahulu. InsyaAllah, moga-moga kita mendapat barakah pahala lah. Kerana kita dalam usaha untuk menyampaikan dakwah juga sebenarnya. Okey, jom kita teruskan. So, tuan-puan, jangan lupa betulkan niat semula, tajdid niat. Dan pastikan tuan-puan bersedia dengan alat tulis, dengan nota, dengan catatan masing-masing. Okey? Baik, jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. Huruf waw baris atas wa. Huruf waw baris atas wa. Kemudian kita matikan huruf qaf. Okey, matikan huruf qaf. Dan pada huruf qaf ini terdapatnya sifat lantunan. Lantunan yang macam mana? Kecil sahaja. Qalqalah sughra. Jadi, walaupun kita faham di sini qalqalah sughra, tapi ingat tuan-puan, huruf qaf adalah huruf yang tebal. Maka lantunan yang kecil tu pun masih lagi dikekalkan sifat tebalnya. So, dia takkan jadi waqa. Dia bukan waqa kan, macam huruf dal, ada, aja, aba. Tapi qaf, alqa, alqa, alqa. وَانْقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ
Okey, boleh. Baik, huruf qaf, qalqalah sughra. Tulu, huruf ta baris depan tu. Okey, huruf lam baris depan lu dibaca 2 harakat. Di sini ada waw mad. Okey, di sini ada waw mad. Kemudian hum, mim mati bertemu ha, izhar. Jelaskan makhraj bagi mim dan sifatnya. Okey, jelaskan makhraj dan sifatnya untuk mim ni. Hum. Waqtuluhum haitsu apa ni? Tadi mim mati bertemu ha, izhar. Selesai izhar syafawi. Hai ni pula adalah huruf yang mati, nampak ni, dan sebelumnya baris atas. So ini adalah bacaan apa? Bacaan lin, bacaan lunak, bacaan yang lembut. Lin ni maksudnya lunak lah, lembut kan. Hai. Huruf ha pedas, jangan lupa jaga dia baik-baik, jangan tercicir bunyi dia. Ha. Okey, tengah kerongkong kita sempit kan. Ha, hai. Waqtuluhum haitsu. Boleh tak? Haitsu. Kemudian huruf sa. Kita dah selesai bacaan lin tadi. Sa yang baris depan tu su. Untuk sa ni, pertama kita kena teliti dulu pada dia punya makhraj, yang mana hujung lidah perlu dikeluarkan. Sikit saja hujung lidah. Su. Haitsu. Mungkin ada sedikit kesukaran dalam kita nak melakukan sebutan ni sebab dia baris depan, tuan-puan. Sebab nak muncung bibir mulut kita satu su, kemudian nak kena keluarkan hujung lidah. Jadi mungkin ada sedikit kesukaran, tapi insyaAllah kalau kita dah buat 2-3 kali, okey dah dapat dah bunyi dia. Okey, dah dapat dah kaedah tu. Haitsu sa. Ada 2 huruf sa ni, 3 titik ni kan, so kena keluar dua-dua lah. Su sa. Baik, mungkin timbul persoalan, Ustaz, lidah tu nak biar je ke kat luar? Kan, sebab kan ada 2 sa ni. Tidak, tuan-puan. Huruf sa ni kalau kita perasan, bila kita sebut sa, dia keluar tu sekejap dia macam touch and go. Sa. Faham tak? Bukannya hai su. Tak boleh, kita tak boleh kekalkan, kita tak boleh biarkan lidah kita tu berada di luar dalam tempoh yang lama. Tak percaya tuan-puan buatlah. Kalau ada yang boleh tu, saya tak pastilah. Tapi kalau ikut logiknya memang tak boleh. Kan? Hai su. Macam mana? Kau tak tersekat lah nanti. Suara kita tertahan lah nanti. Hai su. Kan? Maksudnya lidah tu nak biar je di luar. Tidak, dia masuk balik nanti. Jadi bila saya cakap macam ni, tuan-puan pun dah tahulah, bila kita nak sebut su dengan sa tu, bukanlah lidah kita tu ada je kat luar. Tidak. Untuk su, lidah keluar masuk dalam balik. Kemudian baru pergi pada sebutan sa yang kedua. Sa, keluar masuk balik. Itu aja. Jangan pening-pening kat sini, tuan-puan ya. Saja saya cerita benda ni, takut nanti karang ada 2 huruf sa, maknanya lidah kena kekal lah kat luar kan, sampailah habis kita selesaikan sa yang kedua tu. Tapi memang tak boleh pun. Itu je cerita dia. Okey, tak boleh keluar pun. Baik. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Saqif, huruf qaf. Huruf qaf ni tuan-puan ya. Ni huruf qaf. Jangan pelik pula tengok dia punya titik apa ni. Menegak aja ya. Selalu macam tu. Ni dia macam ni. Kan macam ni. So tak selalu macam ni kita tengok kan. Ni dia macam ni. So ianya tetap huruf qaf. Jangan keliru lah. Itu adalah dari segi khatnya, penulisan tu. Baik. Saqiftumu. Sebab bayangkan kalau dia buat semua macam tu, semua apa kita panggil apa, melintang, nanti jadi pening nanti. Bayangkan yang ni 3 titik, lepas tu 2 titik, 1 titik, 2 titik balik. So dia buat selang-seli tu, nampak tak? Saqafata.
3 titik, kemudian titik menegak pada qaf, kemudian 1 titik pada fa, titik menegak pada ta. Nampak tak seni dia kat situ? Tu seni dia lah. Okay, dia tak ada kaitan, tak ada kesan pun pada bacaan. Okay, tak ada kesan pada bacaan. Itu sahaja. Faqiftumuhum. Huruf fa mati, qif. Huruf ta pada depan tu, mu di sini 2 harakat. Faqiftumuhum. Mu 2 harakat. Muncunglah bibir kita. Muhum wa akhriju. Mim mati bertemu waw, sekali lagi izharus syafawi, jelaskan makhraj dan sifat bagi mim. Ya. Wa akhriju huruf kha. Wa akhri huruf kha tuan-puan. Hujung kerongkong kita. Hujung kerongkong kita. Wa akhrijuhum. Huruf ra baris bawah ri. Wa akhrijuhum. Ju ri nipis. Ju 2 harakat. Hum min. Mim mati bertemu mim idgham mithlain. Mim mati bertemu mim idgham mithlain. Apa itu mithlain? Sama. 2 huruf yang sama. Idgham mithlain memasukkan 2 huruf yang sama. Idgham mithlain memasukkan mim pertama masuk. Okay, mim pertama ni kita masukkan dalam mim yang kedua. Itu kata idgham. Mislain maksudnya 2 huruf. Maksudnya mim dengan mim. Itu kata 2 huruf yang sama tu. Dan sama dari segi apa? Makhraj dan sifat. Itu kata mislain. Okay. Mislain, mutamathilain sama je tuan-puan. Tak ada beza apa pun istilahnya tu. Dan kat sini juga boleh disebut hukum idgham syafawi. Idgham syafawi. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Min nun mati bertemu ha. Jelaskan nun. Okey, jelaskan sifat dan makhraj bagi nun. Haitsu. Sekali lagi kita jumpa kalimah sama macam di hadapan ni. Haitsu. Hai bacaan lunak lembut. Su keluarkan hujung lidah. Su 1 harakat saja. Haitsu akhrajukum. Huruf kha mati. Tebalkan huruf kha. Jangan akhrajukum. Okey. Akhrajukum. Boleh? Puan Safia, Ustaz, maaf ya. Satu hari ada kelas Arab. Okey, sila. Bitaufik, semoga berjaya. Lepas ni cakap Arab je lah dalam komen ni. Okey, Puan Safia, selamat. Min haitsu akhrajukum. Min haitsu akhrajukum. Ra baris depan. Sorry. Ra baris atas tebal Ra. Ju ni waw mad sebelumnya baris depan. Akhrajukum. Kum. Ini mim mati ni. Mim mati. So kena jelaskan makhraj dan sifat jugalah bagi huruf mim ni. Akhrajukum. Baik, dari depan. وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. Boleh? Kita baca sama-sama. Kita mulakan dengan isti'azah. 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقتلوهم حيث ثقفتموهم
اختلفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. Okey, boleh. Selesai. Wal fitnatu ashaddu minal qatl. Okey, tuan-tuan dan puan, wal fit, huruf waw baris atas. Wal, di sini lam yang mati. Fit, wal fitnatu, wal. Alif lam qamariyah kat sini nah. Alif lam qamariyah. Kemudian fa baris bawah, fi, matikan ta. Baik, bila kita nak matikan huruf ta ni, akan ada satu sifat yang akan dia akan hadir, dia akan datang, iaitu sifat hams. Sifat hams. Hams. Apa itu hams? Udara yang terlepas, udara yang mengalir. Jadi sebab tu kita dengar bunyi tu. Sifat nafas. Okey, nafas yang mengalir, nafas yang terlepas, nafas yang bebas. Fit. Jadi kadar hams tu perlu dikawal juga. Jangan terlalu melonjak sangat bunyi dia. Fit, kan? Fit. Biasa je. Wal fitnatu, cukup sekadar dengar pada telinga kita, itu je. Wal fitnatu ashaddu minal qatl. Okey, natu, huruf nun pada atas na, huruf ta pada depan tu. Natu. Ashaddu, hamzah pada atas a, huruf shin baris atas sya, huruf dal bersabdu. Mati pula nak sebut mati. Sabdu tu pada dal. Ashaddu, wal fitnatu ashaddu minal nal ni alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Baik. Kemudian kat sini tuan-tuan dan puan, di sini ada iltiqa sakinain. Ada iltiqa sakinain. Baik, perkataan dia bunyi asalnya begini. Minal qatli. Betul tak? Minal qatli. Jadi apa yang saya sebutkan tadi, iltiqa sakinain. Sebelum tu apa dia iltiqa sakinain ni? Pertemuan dua sukun. Jadi di mana pertemuan dua sukun tu? Okey. Sekali lagi, minal qatli, itu asal dia. Kita takkan berhenti dengan bunyi qatli. Kita berhenti tuan-puan dalam bacaan Quran ni, kita takkan hidupkan huruf yang terakhir, betul tak? Jadi lam ni kita akan berhenti padanya. Maka lam baris bawah ni dah tak pakai dah. Lam baris bawah ni tak pakai dah. Sebab kita berhenti kan? Melainkan kalau kita sambung lah. Kalau kita tak nak berhenti, maka lam ni akan berbalik kepada asal dia lah, li. Tapi sebabkan sekarang ni kita nak berhenti, bila berhenti lam ni pun mati. Jadi inilah yang disebut iltiqa sakinain, pertemuan dua sukun. Mana sukunnya? Pertama pada ta, yang kedua pada lam. Itu kata pertemuan dua sukun dalam satu kalimah. Nampak tak? Sekarang ni kita nak kena matikan ta, nak matikan lam. Jadi mungkin di situlah ada sedikit kesukaran, rasa rumit nak buat. Sebab apa? Sebab nak matikan ta, nak matikan lam. Jadi syarat je apa tuan-puan? Syarat nak sempurnakan bunyi dia ialah kena tahu makhraj dan sifat sebahagiannya. Okey, tapi makhraj lah paling penting. Paling penting makhraj. Kena tahu makhraj je. Sebab kita nak letak lidah kita tu nanti. Baik, sekarang kita tengok pada huruf ta. Kita matikan huruf ta dulu. Qad, qa. Huruf qa tebal qa, qad, qa, qad. Cuba buat tuan-puan. Qad. Okey, dah selesai dah. Dapat bunyi dia? Qad. Abaikan lam dulu, abaikan lam. Kita cerita pasal ta dulu ni. Qad. Dan sifat hams
nafas yang mengalir tadi pun sama, hanya perlu didengari pada telinga kita sudah memadai. Cukup. Qad, 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 qad. Baik. Sekarang ni ada satu lagi huruf, iaitu huruf lam, yang kita kena selesaikan dia juga. Kita tak boleh abaikan bunyi dia, sebab kalau kita abaikan, apa yang berlaku? Kita membuang huruf. Bayangkan, minal qad, itu je. Langsung terhapus satu sifat ataupun zat bunyi lam tu, langsung tak ada. So tak boleh. Mesti kena letak. Jadi step pertama apa yang kita kena buat? Kena tahu makhraj huruf lam ni. Kat mana makhraj huruf lam? Hujung lidah naik ke langit. Hujung lidah naik ke langit. Cuba kita sebut huruf lam baris atas. Jadi apa bunyi dia? La kan? La. La. Jadi kita nak ambil pangkal tu tuan-puan. Pangkal sebutan la tu. La, la, tu. Jadi di situlah makhraj bagi huruf lam. Makna kata, lepas kita selesaikan ta, terus bawa hujung lidah kita ni pada makhraj dia. Itu sahaja. Minal qatl. Minal qatl. Faham tak? Yang kena hati-hati, jangan tawallud. Macam mana tu? Qatl ashaddu minal qatl. Qatl. Adul. Itu. Halus je bunyi dia. Minal qatl. Tu. Sebab huruf lam bukan huruf yang bersifat qalqalah. Okey, bukan huruf yang bersifat lantunan. So, tidak ada. Biarkan hujung lidah kita tu lama sikit kat langit tu. Sebab bila hujung lidah kita jatuh awal, itu yang berlaku tawallud tu. Tawallud ni beranak, bunyi dia le tu. So, kita tahan ke hujung lidah. Minal qatl. Nampak? Biarkan hujung lidah kita tu stay pada langit dalam beberapa tempoh. Supaya menampakkan bahawa huruf lam itu bersifat tawassut. Suara tu di pertengahan. Macam kita baca alhamdu nampak tak? Hujung lidah tu kalau kita bagi jatuh cepat, dia jadi sebab cepat sangat hujung lidah kita tu jatuh. Faham tak? Huruf ta tak kena keluar angin ke? Ada keluar? Qad ashaddu minal qatl. Dia macam ni. Kalau saya buat pelan-pelan, qatl. Macam tu. Okay. So kita tak nak beranak bunyi dia. Ataupun kita kata lantunan lah. Mudah nak faham. Jangan lantunkan lam tu. Itu sahaja. Qatl. Yang le tu tak mau. Minal qatl. Dah selesai. Okay. Clear sahabat-sahabat semua, tuan-tuan dan puan? Wal fitnatu ashaddu minal qatl. Kita baca sama-sama. 1, 2, mula. Wal fitnatu ashaddu minal qatl. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. ولا huruf wa berada atas wa. Lam di sini kita kena baca 2 harakat. Okey, kena baca 2 harakat. Ni alif mat sebelumnya baris atas. Wala tuqatiluhum wala tuqa. Qa
tebal. Ni alif mat, jangan lupa qaf ni tebal selamanya dan panjangkan 2 harakat. Ni ada alif mat ni, kecil ni, nampak ni. Wala tuqatilu, wala tak mau tukar, kan? Itu bunyi perak, tukar. Kata kamu dah tukar ke belum, kan? Contoh, kamu dah tukar dah tukar, tak mau tukar. Ko tu adalah perkataan tukar jadi perak, tukar. Ni tukar, angkat lagi bunyi dia. Wala tuqatiluhum. Boleh? Huruf ta dari depan tu, qa tebal lah. Huruf ta dari bawah ti. Lu ni waw mad 2 harakat. Hum mim mati bertemu ain. Hum ni disiplin kamu bunyi dia, jangan hum H-U-M. Kemudian mim mati tadi bertemu ain ni izhar lah. Izhar syafawi. Jelaskan makhraj dan sifat bagi mim. Itu sahaja. Nun mati bertemu dal, ikhfa haqiqi. Jangan sebut nun tepat pada makhraj. Ingat, itu je. Bila sebut je ikhfa haqiqi, dalam kepala kita dah set. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Ingat benda tu sampai bila-bila. Bila kata jangan tepat pada makhraj, hujung lidah kita ni tak boleh pergi pada tempat asal dia. Hujung lidah tak boleh naik ke langit. Itu. Okey. Kemudian yang kedua, kita kena lihat juga dengan siapa dia bertemu. Nun mati ni bertemu dengan siapa? Huruf dal. Huruf dal ni nipis ke tebal? Nipis. Okey? Kita dah tahu huruf dal nipis. Maka dengung yang berlaku pada ikhfa kita tu, pada ikhfa ni maksudnya sembunyi. Ketika kita sembunyikan nun tu, maka di situ juga didatangkan dengung. Maka dengung di situ ni nipis. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. عندل. Kalau kita tebalkan, bunyi dia macam mana? ولا تقاتلوهم. Nampak tak? Buruk sikit lah bunyi dia. Unsur ikhfa dengung tu ada, cuma kurang tepat. Kaedahnya kurang, senang cerita tak berapa jadilah. Ya? Tak berapa jadi. Wala tuqatiluhum 'indal masjidil. Nampak? Dia tenang je, tak perlu kita angkat bunyi dia. Nanti satu tahap tuan-puan pun sendiri boleh beza dah. Oh, ni tebal ni aku buat ni. Oh, aku buat ni nipis sangat ni. Kan? Sampai satu tahap tuan-puan sendiri dah boleh nak tune sendiri dah. Gitu. Baik, sambung lagi Ikhfa haqiqi selesai. Dal di sini alif lam qamariyah. Masukkan dal baris atas pada lam yang mati. Indal masjidil haram. Dal mas huruf sin. Huruf sin ni matikan dia dan tak perlu kita keluarkan hujung lidah lah. Hujung lidah ni duduk dalam je. Lidah duduk dalam. Mas. Dah tak payah fikir dah. Mas. Itu je. Huruf jim baris bawah G. Dil. Sekali lagi. Alif lam qamariyah. Okey. Masukkan terus. Huruf ha pedas. Jangan lupa apa? Pedaskan dia lah. Ha. Okey. Kat mana tu? Sini tu mana? Masjidil Haram tu. Kalau rasa semput benar, berhentilah. Kan? Kalau rasa tak maksudnya kalau nafas memang tak cukup, memang pendek. Tapi kalau sebaiknya selesaikanlah sampai fi ni. Okey, sampai sini. Tapi kalau kita baca dengan tempo yang perlahan, kita baca pelan-pelan kan, tak apalah, berhenti sini. Masjidil Haram. Lepas tu sambung je. Hatta ni maksudnya sehingga. Hatta yuqatilukum. Okay. Baik. Masjidil Haram. Ha pedas. Ha.
Ra ni tebal. Ni alif mat sebelumnya baris atas. Indal masjidil harami hatta yuqatilukum fih. Ra tebal tadi, mim baris bawah mi, ha. Sekali lagi ha pedas, ha, hatta yuqatilukum hatta. Ni ta ni dua harakat, ni alif mat dia yang kecil ni dan ta ni tuan-puan. Sifat hamsnya dia sifat hams masih ada yang tapi dalam keadaan dia bersabdu, dalam keadaan dia berbaris, kita tak akan dengar, ataupun erti kata lain, kita tak perlu buat benda tu. Kita tak payah buat-buat. Hatta itu je bunyi dia. Tak perlu hatta kan. Itu dah jadi macam bunyi apa? London Chocorol. Kan bunyi-bunyi ala-ala orang putih sikit. Hatta kan. Hatta amboi. Tak mau gitu. Hatta yuqatilukum. Biasa je. Boleh tak? Jangan, maksudnya tak perlu kita buat banyak kerja kat sini. Okay, relax je. Layan je. Hatta cuma pastikan ta tu dua harakat lah. Itu sahaja. Huruf ya pada depan u. Huruf qaf baris atas qa. Ini tebal selamanya. Tebal tuan-tuan ya. Okey, tebal. Huruf qa tak mau yuqatilukum. Beza tak? Bila lemahnya sifat tu, tuan-puan yang yalah, bila tuan-puan dah faham, ada apa pengetahuan, tuan-puan dapat kesan dah. Oh, ni tak cukup ni bunyi ni. Qa. Hatta yuqatilukum. Saya baca nada yang sama. Hatta yuqatilukum. Saya ulang. Hatta yuqatilukum. Tapi kalau kita bawa betul-betul qaf tu. Hatta yuqatilukum. Hatta yuqatilukum. Jangan qa angkat. Apa yang nak angkat? No. Pangkal lidah tu bagi dia naik ke langit. Nak cerita panjang, jom kita masuk makhraj huruf. Seminar makhraj huruf nanti. Okey, 20 Mac insya-Allah. Baik, kita sambung lagi. Huruf ta baris bawah, ti, lu, waw mad sebelumnya baris depan. Yuqatilu, lu dua harakat. Kum, mim mati bertemu fa, izhar syafawi. Jelaskan makhraj dan sifat bagi mim. Hatta yuqatilukum fi. Kum fi. Kum, nampak tak? Tu kata izhar tu jelas. Fi. Baik, yang fi ni pula ma'arid sukun. Kita boleh berhenti dengan kadar 2, 4 ataupun 6. Cuma hati-hati jangan begini. Yuqatilu fi. Kan? Kalau fi tu dia dah jadi kesalahan nyata lah. Yang mana kita dah membuang huruf ya mat ni. Kan? Ya mat ni tak ada. Jadi apa yang kita faham, kalau tak ada ya mat, makna tak adalah unsur mat, tak adalah unsur pemanjangan pada bacaan. Maknanya fa pada bawah tu terus matikan ha, fi. Tu jadi macam tu lah. Right? Hatta tilukum fi. 2, 4 ataupun 6 harakat. Boleh? Clear Wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fih.
Kita baca sama-sama. 1, 2, mula. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. Habis. Jom sambung lagi, sikit lagi tuan-tuan. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِن huruf fa baris atas fa. Fa ni satu harakat je tuan-tuan. Yang selepasnya ni bukan alif mat tetapi huruf hamzah baris bawah. Fa'i. Fa'i. Okey? Kena fa'i. Bukan fa, tak mau. Fa in qatalukum. Boleh? Clear jangan keliru lah sebab ada hamzah ni baris bawah ni. Kita boleh nampak kan? Kalau tak ada hamzah ni barulah kita faham. Oh, itu huruf mat. Tapi sebab ada hamzah ni, kena tengok betul-betul. Baik, nun mati bertemu qaf, ikhfa haqiqi. Ikhfa maksudnya sembunyi. Sembunyikan apa? Nun. Ingat tadi, apa yang kita kena faham tentang ikhfa haqiqi ni? Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Tolong ingat benda ni tuan-puan. Tolong ingat benda ni ya. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Ingat tu. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Baik. Sekarang ni kita tahu hukum ikhfa perlu didengungkan. Okey, ikhfa hakiki, sembunyi. Kita nak sembunyikan nun tu, dalam masa yang sama adanya unsur dengung. Kita nak tahu sama ada dengung kita itu perlu ditebalkan ataupun nipis adalah dengan melihat huruf apa yang dia bertemu tu. Nun tu bertemu dengan huruf yang macam mana? Karakter dia tu. Adakah karakter yang tebal ataupun karakter yang nipis? So huruf qaf, kita tengok kat situ huruf qaf adalah huruf yang tebal. Maka dengung yang berlaku juga tebal. Fa in qatalukum fa in qa. Nampak tak? Bila dengung kita tebal, maka memudahkan kita nak menyebut huruf qaf. Itu sahaja. Dia menepatilah, dia seiring. Kalau kita buat nipis, fa in qa, itu yang bila keluar je qa, fa in qa. Nampak tak? Tapi kalau kita awal-awal tu kita dah siap-siap, kita dah angkat bunyi dia, fa in qa, senanglah nak sebut qaf tu nanti. Begitu. Okey? Jelas tak tuan-tuan? Fa'in. Tapi bila kata tebal janganlah fa'in kan, sampai mulut terbuka bulat. Fa'in, hilang bunyi, dengung terus masuk dalam hidung ke dalam ni tak mau gitu. Steady je. Tapi apa-apa pun dapatkan kefahaman ni dahulu, kemudian praktis. Itu je. Okey, cuma saya kata tadi janganlah sampai melebih-lebih. Fa'in qa. Udah lain pula apa bunyinya. Biasa-biasa je. Cukup orang kata apa, cukup syarat sampainya tebal tu, insyaAllah jadilah tu. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. Boleh tuan-tuan ya? Selesai. Ikhfa hakiki. Kemudian qaf ni, lepas kita dah dengung-dengung tadi, jangan lupa panjangkan juga pada qaf ni 2 harakat. Ni ada alif mat ni, kecil je, halus benar dalam ni. Okey, orang panggil huruf mat baby. Boleh lah. Siapa ke sebut semalam ya? Puan Norijah ke apa? Lupa pula. Mat baby. Huruf mat kecil lah maksudnya ya. Fa in qatalukum. Huruf ta pada atas ta, lu 2 harakat ni waw mad sebelumnya baris depan. Kum, huruf kaf baris depan, ku muncul bibir semestinya sebab baris depan. Dan matikan mim, jelaskan makhraj dan sifat. Mim mati bertemu fa kan, izharu syafawi.
sorry, fa in qataluukum faqatulu faqatulu, jangan faqatulu, tak mau. Sebab qaf ni huruf tebal, maka lantunan walaupun sughra, walaupun kecil, tetapi sifat tebalnya kita tak boleh pisahkan. Kena faham macam tu je. Okey, faqatuluhum, matikan qaf. Okey, qalqalah sughra, tuluhum, huruf ta baris depan tu, lu, dua harakat waw mad sebelumnya baris depan. Hum, kat sini bagi disiplin, bagi kemas bunyi dia, hum, H-U-M, hum, faqatuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Huruf kaf baris atas, ka. Huruf zal ni keluarkan hujung lidah kita sikit je. Kadzalika jazaa, kaza, za, keluar hujung lidah. Lika, huruf lam baris bawah li, huruf kaf baris atas ka. Huruf lam baris bawah li, huruf kaf baris atas ka. Kadzalika, lika, huruf kaf tuan-tuan perempuan, huruf kaf baris atas. Okey, ni ingat ni apa dia? Kepala huruf kaf. Ingat tau, bukan huruf hamzah. Kepala huruf kaf ni, dalam huruf kaf ni, kepala huruf kaf. Bukan huruf hamzah. Kadzalika jazaa, huruf jim baris atas ja. Huruf zai dengan zal beza, bunyi seakan-akan. Apa yang beza? Pada makhraj dia. Kalau zal ni tadi, kaza, kita keluarkan hujung lidah, betul kan? Tapi pada huruf zai tidak perlu kita keluarkan hujung lidah. Lidah duduk dalam, tuan-puan. Dia PKP selamanya. Dia tak ada PKPP ke PKPB, tak ada. Dia berkurung dalam mulut kita selama-lamanya. Okey? Kadzalika jazaa. Za tu kena panjang ke? Mesti panjang. Sebab apa? Kalau kita tengok kat sini, ada simbol mad bertemu dengan hamzah. Simbol mad bertemu dengan hamzah. Jadi bila ada je pertemuan tu, kita dah tahu dah, mesti kena baca 4 ataupun 5 harakat. Cukup kita tahu untuk kadar dahulu. Dan apabila kita membincangkan tentang hukum, di sini disebut sebagai mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Ulka, hamzah baris depan u, matikan lam. Ul kafirin, huruf kaf ni ada alif mat kecil je ni, tengah-tengah ni, alif mat baby. So ka ni 2 harakat lah, jangan kafirin pula. Kafirin, ka 2 harakat. Firin, fi, huruf fa baris bawah, fi, rin ni ni apa dia? Man arid lisukun. Man arid lisukun. Nak baca 2 boleh, 4 boleh, 6 pun boleh. Boleh tuan-puan? Clear sahabat-sahabat semua? فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Boleh? Kita baca sama-sama dulu. فَإِن
Boleh ke kalau kita sambung terus sampai hujung tu? Ke nak kena berhenti? Tak apalah, kita berhentilah. Kita ambil potong-potong fa in qataluukum faqtuluhum. Berhenti situ. Kemudian sambung kadzalika. Boleh? Sila 1 2 mula. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. Terus كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Selesai. Semput. Okey, tak apa. Semput. Ada soalan ni. Siapa tanya ni? Puan, macam mana nak tahu ma'rif sukun jika waqaf? Mana nak tahu itu? Macam mana nak tahu, kena tengok kat sini. Macam mana nak tahu ma'rif sukun kan? Ma'rif sukun ni dia mesti melibatkan 3 huruf. Iaitu yang pertama, huruf yang kita nak matikan di akhir bacaan. Macam ni kan? Kafirin. Di sini ada huruf nun. Kita nak matikan nun ni. Kita nak berhenti pada nun kan? Kafirin. Dan macam mana nak tahu dia ma'rif disukun ataupun tidak? Okey, mesti ada huruf yang terakhir yang kita nak matikan, iaitu pada nun ni. Okey. Dan sebelum nun tu ada mad asli. Sama ada baris atas, baris bawah ataupun baris depan. Itulah dia ma'rif disukun. Dia masih melibatkan mad asli. Okey, ma'rif disukun. Kita nak berhenti pada sesuatu huruf dan sebelumnya terdapat mad asli. Itu sahaja. Kalau sebelumnya terdapat bacaan lin, dia jadilah mad lin. Cuma satu lagi perkara yang kita kena faham, ma'rif disukun ini berlaku ketika berhenti sahaja. Dia tidak akan jadi ketika kita wasal, kita sambung bacaan. Tidak. Hanya berlaku pada keadaan waqaf saja. Bila kita berhenti sahaja. Tak berhenti tak jadi. Begitu. Macam mana nak tahu idgham kamil, idgham naqis? Tak ada contoh dalam ni. Cuma saya boleh katakan idgham kamil ni adalah idgham yang berlaku secara sempurna. Macam idgham bi gunnah, ada idgham bi gunnah kamil, ada idgham bi gunnah naqis. Jadi kalau naqis ni tidak sempurna, saya boleh cerita gitulah. Nak bagi contoh kat sini tak ada. Boleh faham tak? Dia naqis dengan kamil ni sebenarnya dia bukanlah hukum. Dia sebenarnya dia lebih kepada kaedah tu. Kaedah idgham tu macam mana berlakunya? Adakah berlaku secara sempurna ataupun berlaku secara tidak sempurna? Kan, contoh macam man yasha, nun mati bertemu ya. Dia takkan masuk maya. Kat sini panjang lah cerita dia. Saya bukan, sebab saya tak ada slide kat sini nak tunjuk. So takut nanti jadi kurang jelas. Cuma saya boleh beritahu secara umum, idgham kamil dengan naqis ni, kamil sempurna, masuk dengan sempurna, naqis masuk secara tidak sempurna. Masuk secara tidak sempurna. Okey. Benda ni tuan-puan, kalau ni kena dalam kita bincang lah benda-benda dalam macam ni. Dia tak adalah dalam mana sebenarnya, tapi sebab benda tu dia perinci sikit kan. Sebab nak faham kamil nak faham naqis dengan kamil ni pun kita kena faham dulu dia berlaku pada hukum apa sahaja. Dan kita kena faham dulu apa yang dimaksudkan idgham. Nampak? Dia kena ada satu jalan cerita yang betul untuk kita memahami apa penghujungnya bagi kamil dengan naqis ni. Begitu. Sebab tu saya kalau cerita tadi, saya cerita umum macam itulah. Dan contoh pun tak ada. So saya susah nak terangkan. Ya. Jadi kalau tuan-puan ada kesempatan yang mana, bukanlah yang bertanya tadi, siapa-siapa lah tuan-puan yang memang nak lebih lanjut, nak tahu kaedah idgham macam mana, dalam kita insya-Allah kita akan
dedahkan kepada tuan-puan lah benda tu. Sebab kita ni kelas intensif kan. Dia bukannya konsep macam ni sharing. Mana ayat yang kita bincang, semua hukum yang ada dalam tu semua kita cerita. Kalau intensif ni kita akan pergi kita perhalusi pada satu hukum ni. Okay, pelan-pelan lah, InsyaAllah. Okay nah. Kita ni pun asas juga, tapi itulah, dia siapa yang join insyaAllah faham lah apa yang dimaksudkan asas ni, asas tajwid. Kita nak betul-betul strong kat asas tu. Tu je. Boleh nak? So yang bertanya tadi itulah dia. Kamil maksudnya sempurna, naqis tidak sempurna. Untuk praktik dia, dia lebih kepada praktikal sebenarnya tu. Memang kita faham kamil tu sempurna, naqis tu tidak sempurna, tapi dari sudut praktikalnya tu nanti, macam manakah yang dimaksudkan dengan naqis? Macam mana kata nak masuk tak sempurna tu, macam mana bunyi dia? Kalau kamil pula macam mana? Macam mana rupa? Macam mana kita nak kenal dia kamil ke tak? Nampak? So banyak dia punya cabang-cabang je tuan-puan, ya? Okay, wallahu alam. So tadi kita dah baca dah, fa in qatalukum. Baik tuan-tuan dan puan, kita baca daripada atas, daripada mula boleh? Okey, Puan Hasnah Isa. Baik, insyaAllah. Okey tuan-puan. Jom. Sedia semua boleh? Habis perbincangan kita. So, kita baca daripada mula ni insyaAllah. Wa qatuluhum haitsu thaqiftu. Sedia? Satu. Tarik nafas. 1, 2, mula. Kejap, batuk ya. Okey. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Baik, Alhamdulillah. Tadi kita baca untuk tempo yang agak lewat, yang perlahan. Sekali kita ulang sekali lagi untuk bacaan yang lebih laju sikit tuan-puan. Boleh Sedia semua? 1, laju sikit 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Jadi selesailah sharing kita pagi ini tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, syukur pada Allah. So hari ni cepat habisnya. Ayat ni nak kata senang, okey-okey lah ayat ni. Maksudnya dari sudut senang nak melafazkan tu. Mungkinlah ada part yang susah sikit kan. Tapi saya rasa ada yang senang. Ya? Baik. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan lupa untuk say thanks to Allah. Okay, ucapkan terima kasih pada Allah. Jangan lupa tu. Okay, setiap hari habis je sharing ni tuan-puan, ucap terima kasih pada Allah kerana membenarkan kita untuk bersama pada pagi ini, mengizinkan kita untuk bersama-sama pada pagi ini. Okay. Baik, sama-sama yang mengucapkan terima kasih, sama-sama. Cik Ya, Puan Cik Ya, makcik selalu ikut Ustaz mengajar, tapi tak boleh tumpu. Ya ke? Tak apalah. Nak buat macam mana kan? Sibuk kot ya. Okey, tuan-puan, pada petang ni insya-Allah jangan lupa untuk slot yang terakhir bersama Al-Fadil Ustaz Muslim kita. InsyaAllah. So tuan-puan, petang ni ada boleh jam 3 petang insya-Allah. Dan doakan kami Izzy Ngaji dapat terus membawa guru-guru yang ada untuk kita ketengahkan mereka supaya lebih dikenali, supaya tuan-puan kenal lah guru-guru Izzy Ngaji yang lain. Tak adalah duk nengok muka saya aja. Ya tak? Nanti bosan tengok muka saya tuan-puan. Asyik-asyik Ustaz Adi je, tukarlah sharing tajwid dengan ustaz lain contoh kan. Mana tahu nanti satu masa kita boleh buat tukar-tukar orang ke kan. Gitu. Okey, itu sahaja. Tak ada apa Rasa hiba. Lagu saya bawa tadi tu lagu Jiharkah. Jarang saya guna lagu Jiharkah. Itulah bunyi dia. Dia sebenarnya nada tu dia bersifat gembira. Na 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 na. Itu dia punya melodi Jaharkah. Sebenarnya itulah bunyinya ceria. Tapi kadang-kadang kita merasakan benda tu macam hiba, tenang bunyi. Tapi sebenarnya sifat bagi Jaharkah ni lagu ni saja share lah. Sifat bagi lagu Jaharkah ni sepatutnya dia ceria. Kan? Macam takbir raya tu. Itu Jaharkah tu. Takbir raya macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilah. Tu. Itu Jaharkah sebenarnya. Tapi bila kita dengar, sedihnya. Dia macam tu kan. Sifat lagu tu. Macam tu lah. Okay, wallahualam itu saja. Sajalah share sikit-sikit sebelum kita berakhir ni. Petang ni jangan lupa jam 3 petang insya-Allah.
Dan siapa yang belum lagi daftar kita punya sharing kita punya seminar makhraj huruf, InsyaAllah boleh tekan link di atas. Tekan link di atas nah. Ataupun mungkin ada tim yang senang mendengar ni, boleh letakkan link di bawah. Kalau ada sahabat-sahabat kita nak ni. Tak nak tukar. So itu sahaja tuan-puan. Jangan lupa hashtag kita, santai tapi sampai. Alright. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Okay, boleh? Nak raya katanya. Lambat lagi raya. Kita nak dekat puasa ni. InsyaAllah moga-moga kita kawut lah selagi mana boleh kita dapat pahala bacaan kita ni. Ya. So maklumat penting, petang ni jam 3 petang, jangan lupa. Dan siapa yang nak join seminar makhraj huruf boleh duduk dalam kita punya waiting list. InsyaAllah pada 1 Mac 2021 kita akan mulakan pendaftaran. Kita akan buka pendaftaran pada 1 Mac. Sekarang ni kita nak kumpul dulu. Dan mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa kita nak buat waiting list ni. Sebab kita nak order buku tuan-puan, order modul tu. So kita nak elakkan pembaziran. So kita nak pastikanlah berapa orang yang nak untuk package premium. Maksudnya ada workbook yang perlu dipost pada tuan-puan. Jadi benda tu lah kita tak nak ada pembaziran. So kita buat waiting list untuk kita dapatkan pengesahan dulu. Siapa yang betul-betul nak untuk kita punya seminar ini. Wallahu ta'ala a'lam. Saya undur diri dahulu. Okey, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada Allah. Okey. Santai tapi sampai. Boleh. Kita tangguhkan dahulu pertemuan kita dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Ustaz, modul tu sama tak dengan SMH yang sebelum ni? Kita dah tukar sikit dah. Dia punya isi lebih kurang je. Cuma kita dah adjust lain sikit lah. Nak kata lain, tak ada lain sikit, lain banyak jugalah. Cuma isi sama. Cuma dia punya design tu kita buat lain sikit. Okay. Itu sahaja. Wallahualam. Jumpa lagi tuan-puan. Jangan lupa hashtag kita, santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Saya undur diri dahulu. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye. Selalu kan ustaz dan ustazah kita cakap, bila nak membaca Al-Quran, bila nak mengaji Al-Quran ataupun kita nak belajar Al-Quran, biasakan kita kuasai asas dahulu. Dan yang paling utama, makhraj huruf. Tempat kita nak sebut huruf, tempat keluarnya huruf, macam mana kita nak sebut huruf tu dengan betul, kan? Dan kadang-kadang kita mesti tertanya-tanya, kenapa makhraj huruf? Kenapa tak tajwid terus? Alah, senang cerita tuan-tuan dan perempuan, apa-apa pun yang kita nak belajar, kita mesti kuasai asas dulu, baru kita boleh pergi ke tahap seterusnya. Jadi, saya nak ajak tuan-tuan dan perempuan semua join waiting list seminar makhraj huruf online 2.0 pada link yang kami sediakan. Ingat tuan-tuan dan perempuan, kuasai asas, baru tahu yang asal. Seminar makhraj huruf online 2.0 dibawa khas oleh Easy Ngaji. Orang mukmin yang sejati
jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja ia bergelora kerana takut dengan